Apakah beza antara usahawan yang berjaya dan juga yang tidak berjaya? Usahawan yang berjaya, mereka faham apakah step yang mereka perlu lakukan dalam keadaan bisnes mereka. Dan usahawan yang tak berjaya, mereka tak tahu dan mereka tak ada ilmu tentang apakah step yang mereka perlu ambil dalam keadaan bisnes mereka. Hai, saya Fahmi. Tuan-puan, dalam video kali ini insyaAllah saya akan sharekan kepada tuan-puan apakah step-step di dalam bisnes, dan saya akan sharekan kepada tuan-puan 3 kunci untuk bina bisnes yang berjaya. Jadi kalau anda nak tahu, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like dan juga subscribe channel YouTube saya supaya anda akan dapat video dan juga update terkini tentang video-video saya, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan, sebelum kita mulakan, suka saya ingatkan kepada tuan-puan, ini adalah kunci yang saya sendiri pakai dalam bisnes saya, dan saya sendiri alami apakah perubahan yang berlaku di dalam bisnes saya. Alright. Sebelum saya tahu teknik ini, sebelum saya tahu kunci ini, saya memang pakai rendah aja dalam bisnes saya, okey. Saya pakai run ads sahaja kan, kemudian saya buat bisnes saya cacah merbah dan sebagainya. End up, apa yang berlaku ialah tak ramai orang yang kita panggil, tak ramai orang yang sudi membeli daripada saya. Sebab apa? Sebab saya masih lagi tak faham apakah step yang penting dalam bisnes saya. Tetapi bila saya dah tahu dah, okey, ada satu step ataupun ada 3 kunci bisnes yang berjaya ni, apa yang saya buat ialah saya follow the step mengikut keadaan bisnes saya, dan apa yang berlaku ialah amazingly tuan-puan, bisnes saya memang sangat-sangat ramai orang yang sudi membeli daripada saya. Right? So, apakah step-step yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan? Okey. First kali tuan-puan kena faham yang kita ada beberapa segmentasi customer. Okey. Tak semua orang kenal kita, tak semua orang sudi membeli dengan kita. Kita kena faham itu. Alright. Jadi, kita kena layan setiap orang dengan cara yang berbeza. Okey. Untuk yang tahap yang pertama tuan-puan, kita kena panggil dia sebagai traffic. Okey, traffic. Yang mana traffic ini biasanya kita akan target kepada orang yang cool audience. Orang yang cool audience. Apa maksud cool audience tuan-puan? Cool audience ialah orang yang tak pernah kenal kita, yang stranger, yang tak pernah ada connection dengan kita pun lagi. Yang kalau sebut nama kita memang kita tak kenal pun. Kan? Memang tak tahu pun nama kita. So itu adalah cool audience. Orang yang stranger, orang yang cool audience ni, mereka sangat-sangat rendah ataupun mereka sangat-sangat susah untuk membeli daripada kita. Sebab apa? Sebab stranger mestilah susah nak beli kan. Jadi caranya pada tahap traffic ini tuan-puan, kita kena layan mereka seperti cool audience ataupun seperti stranger. Alright. Jadi mungkin dari segi marketing tu kita tak terlampau menjual. Kita lebih kepada nak binakan hubungan. Kalau dari segi email marketing, kita nak lebih kepada story. Kalau dari segi marketing Facebook ad, kita nak lebih kepada mungkin bagaimana pengalaman kita ataupun apa yang menyebabkan kita suka sangat-sangat dengan produk kita tu. Okay. So itu adalah cara macam mana kita layan cool audience kita. Alright. Bayangkan tuan-puan, kalau ada stranger, okay, saya bagi satu keadaan. Bayangkan kalau ada seorang stranger yang datang dalam kehidupan tuan-puan, tiba-tiba dia offer tuan-puan produk, kan? Cik, belilah ni cik. Kan? Produk ni bagus cik, contohnya. Okay. Kalau produk tu betul-betul bagus pun, kita takkan nak beli kat dia. Sebab apa? Sebab kita ada satu mindset, iaitu kita tak suka penjual. Betul ke tak betul? Alright. So, caranya ialah bila kita berjumpa dengan cool audience ataupun cool traffic ni tuan-puan, apa yang kita kena buat ialah kita kena treat mereka seperti seorang stranger, bina dahulu hubungan dengan mereka. Kan, bila dahulu hubungan dengan mereka, barulah nanti kita akan offer produk kita. Okay. So, the rule is lebih banyak traffic, lebih banyak potensi klien. Okey, ingat, lebih banyak traffic, lebih banyak potensi klien. Semakin ramai orang yang nampak, semakin ramai orang yang datang kepada perempuan, semakin ramai potensi klien. Bukan semakin ramai klien, bukan semakin ramai pembeli, tapi semakin ramai potensi pembeli, potensi klien. Okey, itulah yang dinamakan sebagai marketing. Alright, yang mana kita nak marketkan kita punya diri, marketkan kita punya branding dan sebagainya, supaya orang lagi ramai nampak kita, orang lagi ramai datang kepada kita. Alright.
Dan traffic ni tuan-puan dia boleh jadi macam-macam jenis lah. Ada yang cara percuma, contohnya kita post dekat Facebook group, post dekat group WhatsApp, post dekat Telegram, post dekat IG dan sebagainya. So itu adalah cara yang percuma. Okay. Ada juga cara untuk kita dapatkan traffic ni secara berbayar. Contohnya Facebook Ads, contohnya Google Ads, contohnya mungkin ads, YouTube Ads dan sebagainya. Alright. Jadi mana satu yang bagus untuk dapatkan traffic ni tuan-puan? Bagi saya, cara yang paling bagus untuk dapatkan trafik ini ialah bergantung kepada bisnes ataupun keadaan tuan-tuan perempuan. Kalau tuan-tuan perempuan sudah ada ramai follower sebagai contoh. Jadi untuk mendapatkan trafik tu sangat-sangat mudah. Okay, jadi kita hanya gunakan free sahaja, free marketing sahaja. Okay, sebab kita boleh retarget semula kepada follower-follower kita. Okay, tapi kalau contohnya macam anda baru nak start bisnes, bisnes masih lagi kecil-kecilan, okay, masih ramai lagi orang yang tak kenal anda. Jadi apa yang kita nak buat ialah kita nak gunakan yang berbayar itu tadi. Tapi ada juga cara tuan-puan. Walaupun kita gunakan yang berbayar, ada cara untuk kita panggil counter the cost of marketing. Okay? Tak adalah kita hanya lontarkan sahaja bajet iklan beribu-ribu ringgit, okay, tanpa ada strategi yang betul supaya kita tak bakar kita punya bajet iklan banyak-banyak sangat. Alright? So itu adalah trafik. Ingat rule untuk trafik ialah semakin banyak trafik, semakin banyak potensi klien ataupun potensi pembeli. Okay. Dan yang kedua ialah conversion. Okay, conversion ni maksudnya apa tuan-tuan? Conversion ni ialah bagaimana kita mengubah potensi klien itu tadi, okay, kepada pembeli. Okay. Jom kita tengok. Dalam conversion ni tuan-tuan, ini dinamakan sebagai proses selling. Okay, kalau tadi proses marketing, ini adalah proses selling. Yang mana proses selling ini berlaku dalam step conversion. Bila mana kita dah tarik ramai-ramai trafik, tarik banyak-banyak trafik, okay, dekat sinilah kita nak bagi value kepada pelanggan kita. Ingat, setiap kali kita nak buat iklan, setiap kali kita nak buat landing page, setiap kali kita nak buat copywriting, pastikan ada value dalam copywriting kita. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah pelanggan kita tak beli pun produk kita contohnya, tapi still dia dapat something daripada copywriting kita. Dia dapat something daripada iklan kita. Barulah kalau kita run iklan tersebut, walaupun dia tak beli tapi dia dah tanam dekat dalam kepala pelanggan kita, apa dia? Oh, aku ternampak ada satu iklan dulu yang dia bagi tahu pasal ni. Nampak tak? Okay. Kalau kita ada letakkan value dalam copywriting kita, dalam iklan kita, okay, dia akan memberi kesan kepada psikologi pelanggan kita. Walaupun dia tak beli waktu tu, tapi dia akan ingat sampai bila-bila tuan-tuan. Okay, so itu adalah uh, the power of value tuan-tuan. Alright. Kemudian, the next thing is, kalau kita nak tingkatkan conversion yang lebih tinggi, pastikan kita bina trust. Nak bina trust ni ada macam-macam tuan-puan. Yang pertama, boleh pakai testimoni. Yang kedua, boleh pakai guarantee sebagai contoh kan. 100% guarantee. Yang ketiga, boleh pakai dengan proses. Macam mana cara-cara kita punya produk tu membantu untuk menyelesaikan masalah pelanggan. So, itu adalah beberapa cara yang kita boleh gunakan untuk kita tingkatkan trust kita kepada pelanggan kita. Kalau trust kita kepada pelanggan kita ni dah meningkat ataupun trust pelanggan kita kepada kita meningkat, maka lagi mudahlah untuk kita dapat conversion ataupun sale. Alright. Kemudian yang terakhir sekali ialah branding tuan-tuan. Okay. Branding dia punya matematik dia ialah kalau kita buat offer power macam mana pun tuan-tuan, tapi kalau tak ada branding, maka kita punya sale akan still rendah. Tapi kalau kita punya branding dah tinggi, kita mampu untuk berikan value. Okay, berikan trust kepada pelanggan kita dan itu akan membina branding kita. Maka semakin tinggi branding kita, kalau kita buat offer yang biasa-biasa pun, orang akan beli daripada kita. Sebab apa? Sebab orang tahu brand kita, orang kenal brand kita dan orang percaya dengan brand kita. Nampak tak? Jadi untuk meningkatkan conversion, tingkatkan branding. So macam mana cara untuk tingkatkan branding? Tuan-tuan, kalau nak tingkatkan branding ini tuan-puan, pastikan kita ada something yang membuatkan pelanggan ingat dalam kepala otak dia. Apa dia? Contohnya kalau macam produk saya sendiri, copyclick.app, bina 20 copywriting dalam masa 5 minit. Alright?
So, itu adalah brandingnya tuan-puan. Okay? Copy click, bina copyright, 20 copywriting dalam masa 5 minit. So, bila orang cakap je pasal copy click, kan, dia akan teringat apa? Bina 20 copywriting dalam masa 5 minit. Nampak tak? Jadi, itu cara untuk kita instill kita panggil branding dalam kepala pelanggan kita. Barulah orang mudah untuk membeli. Okay? So, bila kita dah tingkatkan conversion, bila kita dah ada sale dekat dalam business kita, adakah dia akan terhenti dekat situ sahaja? No, okay. Dia akan masuk kepada part yang ketiga, iaitu retention. Apa maksud retention, Pak? Retention ialah kekerapan pelanggan kita yang membeli daripada kita kali yang kedua, kali yang ketiga, kali keempat, kali yang kelima. Alright? Okay, so macam mana cara untuk kita buat pelanggan supaya membeli lagi dan lagi daripada kita? Alright, first kali kita kena buat retargeting, of course. Orang yang dah pernah beli dengan kita, kita target balik semula mereka. Okay, dan ramai orang yang risau, okay? Dia risau, kalau saya target balik semula kepada orang yang dah pernah beli daripada saya, tak ke saya nampak macam nak mengikis duit orang, kan? Okay? Tetapi tuan-puan, sebenarnya research menunjukkan bahawa 67% daripada pelanggan yang sedia ada, dia sudi untuk membeli kali kedua produk dia daripada orang yang tak sudi. Maksudnya orang yang nak beli kali kedua daripada kita adalah lebih tinggi daripada orang yang nak beli kali pertama. Faham tak? Okay. It is more likely for us to sell lagi banyak daripada pelanggan yang dah beli dengan kita berbanding dengan orang yang tak pernah beli dengan kita langsung. Okay. Sebab apa? Sebab bila mana orang tu dah pernah beli dengan kita, kita dah ada connection dengan dia. Okay. Kalau produk tu bagus, kalau customer support tu bagus, okay, kalau kita mampu untuk connect dengan customer kita tu bagus, maka dia akan beli berkali-kali dengan kita. Okay, so itu yang bukan sebagai retargeting. Okay, so pastikan tuan-tuan, untuk kita tingkatkan retention, untuk kita pastikan pelanggan kita tu beli berkali-kali dengan kita, first kali kena ada customer support. Kalau pelanggan ada apa-apa masalah, dia boleh tanya kita, kan, dia boleh tanya apa-apa sahaja berkenaan dengan produk kita tu contohnya. Okay, dan kita sedia untuk menjawab, dan kita sedia untuk membantu. Okay, itu namakan sebagai customer support. Bayangkan tuan-puan, kalau tuan-puan beli apa-apa produk, okay, sampai-sampai dekat rumah tiba-tiba rosak, tak boleh nak guna. Kalau tanya-tanya dekat seller tu, dia cakap tak boleh nak refund. Okay, tak boleh. Ikut nasib lah contohnya, kan. So, rasa-rasa tuan-puan nak beli lagi tak dengan dia? Of course, of course saya tak beli, kan. Tapi bayangkan, kalau contohnya tuan-puan beli dekat seorang peniaga ni, barang sampai dekat rumah rosak sebagai contoh, tuan call je dia punya customer support, cakap barang rosak, dia cakap okey tak apa, pulangkan dan kami akan refund baru dan kami bagi free gift lagi. So tuan nak beli lagi tak dengan dia? Mestilah nak beli lagi dia, nak beli lagi dengan dia, kan. Sebab apa? Sebab customer support dia tip top, betul tak? Alright, so itu cara untuk kita tingkatkan retention. Yang kedua, pastikan produk kualiti kita bagus. Alright, kalau dulu, perasan tak kalau dulu barang-barang China, kan, beli apa-apa barang Cina ni mesti dia akan cepat rosak, kan, mesti akan cepat rosak, mesti akan cepat kita panggil cepat macam-macam lah, kan, sebab barang murah. Okay, tapi sekarang ni perasan tak, sekarang ni China dah memang betul-betul padu dengan barang dia. Kalau dulu China dia tak ambil care langsung, tak ambil kisah langsung pasal produk, packaging, tak ambil care langsung pasal pasal servis dan sebagainya. Tapi sekarang ni tuan-puan, China is the leading company ataupun is the leading country yang membuatkan produk-produk yang berkualiti tip-top. Contohnya apa? Contohnya Huawei. Contohnya Xiaomi, contohnya, kan. So, diorang punya kualiti dah sangat-sangat tip-top. Dan itu yang menyebabkan kita nak beli lagi dan lagi daripada barang-barang Cina ni, tuan-puan. Okay? Sebab apa? Sebab kualiti yang bagus. Alright. Kemudian connect. Okay, connect. Macam mana cara untuk kita connect kepada pelanggan supaya dia akan beli lagi dan lagi daripada kita? Contoh, kalau macam saya ada kita ada email marketing, yang mana dekat dalam email marketing tu kita akan seeding pelanggan kita supaya pelanggan kita itu, first kali dia akan terima story kita. Macam mana kita bermula, macam mana kita run the business, macam mana kita jalankan business ini seorang-seorang, dulu tak ada team dan sebagainya. Maka kita connect dengan pelanggan kita melalui story. Kita cerita dekat dia macam mana susahnya kita dahulu buat bisnes. Alright. Kemudian bila kita dah dapat connect dengan dia, maka juallah apa pun tuan-puan, insya-Allah pelanggan tu akan beli. Sebab apa? Sebab dia ada connection dengan kita, kan. Dia seolah-olah macam macam nak beli dengan kawan ataupun nak beli dengan stranger.
Okay? Mestilah kita nak beli dengan kawan. Sebab apa? Sebab kawan tu kita ada connection. Dengan stranger tu tak ada apa-apa connection. Betul tak? Alright? So, pastikan tuan-puan bina connection dengan pelanggan anda. Kerana dengan adanya connection ni tuan-puan, tuan-puan akan dapat meningkatkan retention rate berulang-ulang kali. Okay? Kemudian delight. Okay, delight ni maksudnya apa? Maksudnya buat pelanggan happy. Buat pelanggan happy dengan produk anda. Contoh kalau kalau uh, contohnya lah kalau kita pergi dekat website booking.com ataupun kalau kita pergi dekat website Agoda sebagai contoh kan. So apa yang tuan-tuan akan nampak? Mesti tuan-tuan akan nampak ada berapa banyak sale ataupun ada berapa ramai orang yang tengah tengok booking, tengah-tengah tengok apa tu bilik. Okey, berapa ramai orang yang tengah booking bilik. Okey, dah berapa banyak bilik yang di-book sebagai contoh kan. So itu yang akan meningkatkan intrigue dalam keadaan dalam hati pelanggan kan. Dia, oh ada orang beli dah. Ya, ada orang beli lagi kan. Aku pun nak beli jugalah. Okay, so itu adalah cara untuk kita meningkatkan kita punya retention rate. Yang mana bila pelanggan beli barang daripada kita, dia akan rasa happy, dia akan rasa macam dia adalah orang yang sedang berada dalam kumpulan kita tu. Alright? So that's it tuan-tuan. 3 kunci bisnes berjaya yang mana ikut kepada step-step bisnes tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-puan baru nak buat bisnes, pastikan tuan-puan mulakan dengan trafik. Cari dahulu di mana tempat pelanggan-pelanggan tuan-puan berkumpul. Okay? Kemudian bila dah ada trafik, bila dah ramai orang yang datang, bila dah ramai orang nampak iklan tuan-puan, okay? Fokus kepada conversion pula. Dekat situ, baiki copywriting tuan-puan. Baiki landing page. Baiki iklan tuan-puan. Sebab apa? Sebab kalau orang ataupun ramai potensi klien yang datang kepada tuan-puan, tapi kalau conversion ni tuan-puan tak boleh buat dengan bagus, maka tak akan ada sale juga. Okey, tapi kalau traffic ni tuan-puan dah dapat banyak, conversion ni pun tuan-puan boleh buat dengan bagus, maka tuan-puan akan dapat lagi banyak sale. Okey, kemudian bila kita dah dapat conversion yang beramai, katakanlah traffic kita dapat 10,000, conversion kita dapat 500 sebagai contoh, so kita akan dapat retention mungkin dalam 50 ke 100 orang macam tu. Okey, so itulah cara macam mana kita nak bina bisnes yang berjaya, yang mana akhir sekali penghujungnya ialah kita nakkan customer kita beli berulang-ulang kali daripada kita. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali cost effective. Kita dah bayar marketing dekat trafik ni tuan-puan banyak sangat, jadi kita nak customer kita beli berkali-kali daripada kita. Ini dipanggil sebagai the back end of the marketing. Alright? Yang kedua ialah kita memang betul-betul nak bina hubungan dengan pelanggan. Sebab tu kita nak target kepada retention, bukan kepada conversion sahaja. Okay? Kalau kita nak target kepada conversion sahaja, sekali jual tu kita tinggallah customer tu macam tu. Alright? Tapi kita nak betul-betul bina hubungan dengan pelanggan tu. Sebab itulah kita kena betul-betul ada customer support yang bagus, ada produk quality yang bagus. Alright? So, that's it tuan-puan untuk video sharing kali ini. 3 kunci bisnes yang berjaya. Saya harap tuan-puan dapat praktiskan 3 kunci bisnes ini di dalam bisnes tuan puan, dan terima kasih kepada anda yang menonton sehingga habis, dan harapnya tuan-puan dengan sedikit perkongsian ini dapatlah menambah sedikit ilmu bisnes dan juga marketing tuan-tuan puan. Alright. So that's it untuk video kali ini. Berjumpa tuan-puan dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.